في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab lama itu pakai ni untuk surah 4. Kata musannif, dan terbahagi mustahil itu kepada dua bahagi. Pertamanya mustahil daruri, artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Itu bahasanya. Saudara sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita dan mencipta kita, mengadakan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Diadakan kita pula sebagai seorang insan, manusia, lahir daripada mak ayah kita Islam. Kita pun dapat Islam melalui mereka. Alhamdulillah. Dengan Islam yang kita dapat ni, kita dibesarkan pula dalam keluarga yang nak taat patuh ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Dan kita berada dalam masyarakat dan juga negara yang menjurus ke arah itu. Alhamdulillah, memudahkan. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita untuk boleh hidup dalam keadaan ada kemudahan pada kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pula pada kita kehendak untuk nak belajar, menuntut ilmu yang fardu kata kita. Walaupun kita dah Islam, disedarkan kepada kita kefarduan menuntut ilmu dan belajar, kerana belum tentu Islam yang ada pada kita ni sempurna, menepati SOP yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk jadi Islam, jadi beriman, jadi ihsan, jadi taqwa, jadi muwahhidin. Melainkan dengan ilmu, dengan kita belajar, faham, kenal tepat pula tu dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, dia beri pada kita upayaan boleh hadir untuk solat maghrib malam ni. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati untuk kita berada dalam satu majlis yang sangat mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Fakul Iman. Masih bicara mengenai pembahagian dan pendetilan mengenai hukum akal, insya-Allah. Kata pengarang kitab, Tuan Haji Cik Kok Diam rahmatullah alaih, dan terbahagi pula mustahil kepada dua bahagi. Pertamanya mustahil daruri, di bawah tu keduanya mustahil nazari. Jadi sekalian, kita nak sambung ni, melanjutkan pembahagian bab mustahil. Dan pembacaan kita ni adalah bab hukum akal. Akal adalah benda besar yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita manfaatkan. Yang salah guna akal menyebabkan tersesat kita. Na'udzubillah. Satu ulama' diajar pada kita awal-awal lagi, sebelum untuk masuk bicara dalam bab agama, dalam bab Islam, iman, dalam bab ketuhanan, bab kerasulan, dia ajar kepada kita metodologi berfikir yang betul.
ada istilah pembahagian kita dah bicara dulu, ada hukum wajib, mustahil, harus, hukum akal. Dan hukum akal dulu yang wajib ada istilahnya daruri, nazari. Ada yang wajib li zati, ada li ghairi. Cara pembahagian yang sama jugalah yang kita akan jumpa nanti, yang kita akan baca malam ni insya-Allah pada bab mustahil. Dan mustahil atas nama mustahil akli. Nanti jumpa nanti ada mustahil daruri, ada nazari, ada mustahil li ghairi, ada mustahil li zati. Cuba kita ambil faham, mudah aja. Ada bab rasanya saya tak baca panjang, tak apa. Cuma nak boleh ada kemahiran hukum akal ni tuan, memang kena banyak pengajian, kena belajar. InsyaAllah misal-misal yang diberi itu mematangkan kita untuk boleh kita buat banding beza. Yang mana yang atas istilahnya wajib, mustahil, harus, dan mana yang istilahnya daruri, nazari, li ghairi ataupun li zati. Pertama kata dia pembahagian atau pandang dari sudut, ada bab yang berfikir ni, ada yang senang, ada susah. Pertama dipanggil mustahil daruri. Terjemah dia mustahil yang tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Tak perlu pada pandangan, tilikan, pemerhatian yang panjang lebar. Bahkan orang kata apa, dengan secara spontannya. Bahasa kalau nak guna, ada setengah orang dia guna, dia kata secara fitrahnya kita akan boleh dapat. Cuma kalau sebut bahasa fitrah ni kadang ada juga kan. Saya nak sebut lah, boleh lah nak buh bahasa tu, bubuh je. Tak perlu fikir panjang-panjang. Dan bila sebut kata hukum akal ni, macam mana disiplin kita belajar lepas, hukum akal dia berbeza dengan hukum adat. Yang itulah antara bab-bab yang kita perlu ada kemahiran menilai, boleh mengukur yang mana yang dia bagi hukum akal, hukum adat. Dan macam mana apatah lagi bila berlaku pertembungan dengan Quran, dengan hadis, macam mana nak selesaikan dia. Yang tu yang kita belajar dan diajar oleh para ulama kita, hukum akal ni, supaya berakal kita untuk faham. Apatah lagi kita belajar bab akidah ni, walaupun kita tak mengaji Quran hadis secara khususnya, diajar pada kita disiplin dan metodologi berfikir dengan betul. Dan kitab kita walaupun pegang senipis ini, dia lengkap dalam dia isi mengenai bab ketuhanan dan kerasulan khasnya, untuk mengajar apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya dalam bab ketuhanan, dan apa yang istilahnya harus bab ketuhanan. Begitu juga dalam bab rasul, apa yang wajib, apa mustahil dalam bab kerasulan, dan apa yang harus dalam bab rasul. Walaupun kita tak pandai Quran hadis, tapi dia dah bagi kita rumusan. InsyaAllah walaupun kita belajar kitab senipis ni, walaupun belajar sikit aja, tapi kita boleh faham seluruh prinsip Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah yang betul yang telah dirumus oleh ulama-ulama kita, tepat dengan perjalanan salaf dan khalaf. InsyaAllah. Baik. Tentu belajar hukum akal dulu. Jadi ada bab yang dipanggil bab hukum akal yang mustahil nazari, yang dia tak perlu dipikir, tak perlu fikir panjang, tak perlu nazar pada pendapatnya. Contoh, cuma dia bagi contoh ni umum hukum akal. Apa dia? Jirim, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Yang ni dia bagi hukum akal, hukum berfikir mengenai jirim dan kelaziman yang ada pada dia. Khasnya atas dia sebut ni gerak dan diam. Yang ni yang tersekalian adalah hukum akal yang dia nak mengajar pada kita mengenali makhluk, kaedah berfikir kepada makhluk, dan memahamkan apa yang keadaan ada pada makhluk. Yang makhluk ini keadaan yang mesti ada pada makhluk. Makhluk takkan sunyi daripada perangai, tingkah laku ataupun apa sebutnya, hal yang ada pada makhluk. Setiap nama makhluk mesti ini keadaan dia. Yang tu yang dia nak bagi contoh kepada sunyi jirim daripada gerak dan diam. Cuma bila sebut jirim ni ada istilah lah nak kena ambil. Jirim ni dengan bahasa lain kita sebut zarah, molekul. Bahasa tu pun dah jadi bahasa Malaysia kita, walaupun zarrah asal daripada bahasa Arab. Tapi dah jadi istilah kita kalau kita mengaji sains, dah dimelayukan pun zarrah ni. Kita pun menggunakan perkataan zarah. Betul tak? Molekul, semua molekul ni ambil bahasa Inggeris pula pakai. Zarah dan molekul campur Arab dengan bahasa Inggeris.
nak memahamkan jirim. Jadi setiap jirim, maksudnya setiap benda ada yang Allah Ta'ala bagi jadi. Dengan bahasa lain, setiap makhluk ni dia mesti memenuhi ruang dan bahkan ada pada dia gerak, diam, takkan sunyi. Tak ada istilahnya jirim molekul ataupun bahasa yang dipakai dalam istilah sains atoms yang dia tak ada gerak, tak ada diam. Mustahil. Setiap benda ada, mesti keberangkalian gerak diam mesti ada. Atau wujud saja mesti ada gerak diam. Dan dengan gerak diam ni lah, kalau ikut berlakunya proses sabab musabab atas muka bumi. Kalau kita sebut kipas, kan bila panas buka kipas lah. Kenapa perlu kipas? Pasal dengan pergerakan kipas berpusing, dia akan menggerakkan molekul-molekul udara, berlaku kitaran udara yang ada sekeliling kita. Jadi dia tak pegun di satu tempat saja. Dengan sebab berlaku kitaran tu, kita rasa hembusan, akan berasalah sesuatu pada kulit kita ni. Dengan kitaran udara tu boleh dapat rasa sejuk. Itu kalau keliling kita sejuk. Kalau keliling kita panas, asalnya udara biasa, tapi bila kena tiup angin panas, dapat panas. Pasal kipas angin dia bukan alat penyejuk. Kipas angin alat untuk mengedarkan udara di sekeliling kita. Satu, kipas ni sepatutnya ada sistem. Sikit lah sebut itu. Dah sebut kipas, dah sebut kipas lah. Tak sepertinya apa kipas yang ada semua kena buka, kan? Ni dah kipas, ni dah kipas, ni dah kipas. Kipas lagi. Kipas lagi. Kipas lagi. Kipas lagi. Kalau ada kat situ, kipas lagi. Jadi kat rumah pun kita tak buka kipas tu. Kot macam ni kot. Dia orang kata dah orang wakaf manfaat. Yalah, macam tu kot. Ada juga orang berprinsip gitu kan. Lagi sisirkan pula barang wakaf orang pula. Ada juga faham itu. Tapi kalau ikut dia kena ada sistem. Buka semua kipas bukan penyelesaian kepada hendak menyamankan kita punya surau. Tambah kita surau terbuka kan. Dia tambah kira angin kuat, rasa tak perlu buka kipas. Sikit lah macam tu kan. Macam saya sebut siang, kenapa perlu buka lampu, dah ada matahari? Kan macam tu kan. Melainkan bila dah gelap tak support tempat kita disebab lindungan, barulah buka lampu. Malam memang kena buka lampu. Tu pun tengok munasabah tak munasabah lah. Berapa lampu kuat dia, berapa batang, apa seumpama itu. Itu juga kipas lah. Itulah saya nak sebut. Cuma yang tu bab lain lah sikit. Asal saya nak sebut, kita bicara hukum akal ni tak mana. Setiap benda ada, di atas adanya dia mengisi lapang. Dan antara keadaan yang tak dapat tidak pada jirim ni, dia mesti ada gerak dia. Tak ada benda ada yang dia ada, khasnya atas nama makhluk ni, yang tak ada gerak, tak ada diam. Siap. Bahkan atas rumusan yang disebut oleh para ulama kita, semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni tak ada yang pegun, tak ada yang diam. Semua bergerak. Bumi bergerak, bulan bergerak. Bila bumi bergerak, Kuala Kangsar bergerak. Dia taklah bergerak Kuala Kangsar pergi kat Kelantan, tak ada lah macam tu. Tapi bila di atas dia duduk di bumi berputar, tentulah berputar apa sekalian yang ada di dalam dia. Jadi prinsipnya apa? Semua makhluk yang taklah jadi semua bergerak. Bahkan atas kajian astronomi apa, memang semua makhluk bergerak. Jadi tak ada kan ada makhluk atau disebut jirim ni, pasal nak sebut ada istilah jirim mufrad, ada jirim murakkab. Maksudnya sebab bila sebut zarah ni, ada zarah yang tunggal, ada zarah yang bersusun. Setiap zarah ni dia nanti kelaziman ada benda-benda dia pula bercantum apa seumpama tu, panjang juga bicara kalau kita sebut bab makhluk tu. Bila makhluk ni adalah keadaan dia. Tak ada makhluk yang sunyi daripada gerak dan diam. Cuma dia bagi ni, dia kata mudah. Cuma bila kita tak pernah belajar dan kenali makhluk, kita rasa macam payah pula. Lepas tu ada orang dia kata, setengah-setengah orang, kita belajar macam ni, dia kata buat susah berfikir je. Kita belajar sains fikir ni. Itu yang kita tak berjaya ilmu sains tu. Pasal susah fikir je. Jadi punca kot lebih kurang. Apa lagi saya nak sebut tadi? Yang ni hanya pandang satu sudut, dari sudut jirim atau molekul, atoms, apa seumpama bahasa gitu.
yang dia mesti ada gerak dan diam. Begitu juga bila sebut makhluk, contoh mudah, atas nama makhluk, dia bukan Tuhan. Mustahil makhluk ada sendirinya, berdiri sendiri tanpa dicipta oleh Allah Ta'ala. Mustahil juga. Cuma nak membahasakan ke Allah Ta'ala tu. Satu dia kena renung sikit. Pasal ada manusia dia tak boleh berfikir macam tu. Walaupun dia punya ilmu pengetahuan sains dia tinggi, dia boleh kata molekul mesti ada gerak diam. Tapi dia nak kata makhluk mesti ada pencipta, dan pencipta tu Allah Ta'ala, dia tak boleh pergi. Ini nak menunjukkan ada fitrah. Manusia boleh hukum dengan hukum adat apa dia boleh tengok. Dia boleh buat kesimpulan. Tetapi nak beyond daripada apa yang boleh dilihat, khasnya memaham dalam bab ketuhanan, ada orang tak boleh fikir bab ketuhanan. Tak boleh. Bahkan ada yang sesat dalam bab ketuhanan walaupun cerdik dalam bab keduniaan. Nak menunjukkan apa? Itu yang dia nak bagi kat kita ni. Ada bab berfikir ni, ada senang, ada susah. Satu, salah kalau ada orang beranggapan bahawasanya bab ketuhanan ni tak payah fikir banyak-banyak. Dia kata bab ketuhanan ni tak payah fikir banyak-banyak. Ni belajar ilmu sifat 20 ni buat susah berfikir je. Ada orang cakap itu tuan. Satu saya nak sebut tu. Buat susah berfikir je. Tak. Kalau saya selama belajar tak ada susah berfikir lah. Bahkan dengan belajar ilmu sifat 20 ni, kita akan ada satu format berfikir. Dan insya-Allah dengan apa telah diajar oleh tutup guru para alim ulama kita, betul cara kita berfikir. Berbanding dengan orang yang duk kutuk-kutuk belajar sifat 20 ni, dia kata buat susah berfikir je, yang tu menyebabkan dia salah berfikir. Salah fahaman dia dalam bab ketuhanan, salah kefahaman dia dalam bab kerasulan. Apatah lagi mereka tak pernah ada prinsip kerasulan. Siapa mereka tu? Adalah geng tertentu tu kan. Dia belajar bab akidah ni, dia belajar bab ketuhanan je, uluhiyah, rububiyah, tauhid, asma' wa sifat. Dia tak pernah belajar bab kerasulan. Satu, dia blur bab kerasulan. Dia tak faham ada mukjizat, maksum. Mukjizat mungkin dia faham, maksum dia tak faham. Satu, dia kata Nabi Adam buat dosa, Nabi Muhammad pun sesat, Nabi Ibrahim pun sembah matahari dulu, sembah bulan dulu. Dia tak faham persis akidah. Dia kata Nabi Muhammad ni pun manusia biasa, dia pun manusia biasa. Ada juga syahwatun nisa, dia pun mak kampung aja. Dia boleh sebut macam tu. Tak ada hormat langsung dengan Nabi dengan Rasul. Apa masalah dia? Dia tak belajar bab kerasulan. Kita ni, jangan, di mana ada kita sebut gitu. Satu, kita dengar perkataan dia orang duk cerita bab Rasul untuk allergic dia. Kita, apa benda dia sebut ni? Dia kata Nabi Muhammad ni asal mak kampung kan. Lepas tu orang Ta'ala tengok siapa yang layak untuk jadi Rasul, orang Ta'ala ambil. Mana boleh cakap gitu? Satu, kalau ada orang tak faham, orang kata benda tu biasa je. Biasa? Astagfirullah. Bahaya kan? Jadi asal saya nak sebut, apa masalah bahaya ni? Kadang-kadang orang ni pakai lobat, pakai sorban, ada title tertentu, ada PhD, ada apa? Maulana apa depan. Tapi pening. Saya tak boleh duduk situ, saya sebut juga kawan tu lah. Siapa dia Maulana mana? Pening kan? Tuan-tuan tak boleh dengar lah. Satu, kita belajar dengan disiplin ni, kita tahu. Kita dengar, kita boleh dah tahu. Dia orang ni, cara berfikir dia macam mana? Metodologi dia berfikir macam mana? Kita dengar ke kuliah pertama dia pada first impression. The first impression kita dengar pada dia, kita dengar. Kita dah ni mesti buat ni. Awal-awal ya. Kita dengar dia sebut, dia ulas satu perkara tu, cara dia misalnya dia bahas fiqh ke, dia bahas tasawuf ke, dia bahas tafsir ke. The first impression kita dengar pada dia, kita tahulah dia ni grup mana. Cara dia berfikir. Jadi asal saya nak sebut, ada orang kata buat susah-susah berfikir tak. Ilmu berfikir memang kena belajar. Pasal tanpa berfikir dengan betul, kita akan salah berfikir. Satu, ada golongan etis, ada free thinker, ada tambah kita belajar dalam bab Islam ni pun, ramai sesat. Apatah lagi tak pernah belajar Islam tu apa dia. Ada orang kata zaman-zaman orang berfikir salah dengan Islam ni zaman dulu, ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, macam-macam nama zaman lah ni tak ada dah kumpulan-kumpulan tu. Di atas nama kumpulan dengan rasmi, ada labeling, memang tak ada. Tapi cara berfikir masih ada, berlambak-lambak sebenarnya. Cuma di atas kita tak ada keupayaan untuk menilai, kita tak tahu orang ni sebenarnya kumpulan mana.
Kita pula tak pernah belajar. Jadi antara kaedah penyelesaian dia ni lah, dia ajar kepada kita kaedah berfikir. Khas atas kita belajar benda sampel aja. Jadi saya contohkan tambah berfikir ni, kalau tuan-tuan tak boleh nak faham jirim ni ada gerak diam, pasal dia maklumat sains lah sikit kan, ilmu kimia tu. Kita belajar bab molekul, zarah, atom. Atom ni dia mesti occupied space. Atom ni mesti ada bergerak, dia ada movement. Sama ada movement ataupun pegun. Bahkan rumusan dibuat oleh para ulama, bahkan diakui oleh saintis. Istilah nama makhluk ni, alam sejagat ni tak ada yang pegun. Kajian-kajian dia orang pun dia orang dah telah buktikan semua alam ni dengan teropong, teleskop, apa semua alat dia orang canggih kan. Kita nak beli alat tu, tak botak kepala kita beli alat tu. Beli teleskop satu pun kita tak gelepar beli. Nak beli teleskop, kita tengok Zuhal, Pluto. Itu baru cakra suria, belum yang tu galaksi-galaksi tu. Dia orang boleh tengok jauh. Buat satu makmal, membelanjakan duit berjuta, bilion untuk reka kanta, untuk boleh teropong tu. Kan? Macam mana nak sebut pun, Allah nak kata, asal nak sebut, walaupun dia boleh berfikir jauh dengan alat kesempurnaan apa macam-macam, yang ilmu sains kita memang terlalu nipis lah kita punya pengetahuan. Tapi dasar dia nak ajar berfikir mudah, ada benda mudah, cuma benda ni mudah pasal orang kafir pun faham bab ni. Cuma itulah kita bila tak belajar, kita jadi susah. Bukan sebenarnya susah, tapi ada benda tak ada pengetahuan yang terdedah, satu susah. Itulah sikit. Satu saya mudahkan tadi, setiap makhluk mesti ada pencipta dia. Siapa pencipta kita? Allah. Sikit lagi kalau bab fikir. Allah macam mana? Mustahil ada yang cipta dia. Tu kurangkan lah tu. Setiap makhluk mesti ada pencipta. Makhluk mesti ada pencipta. Allah mustahil ada yang mencipta dia, pasal dia adalah pencipta. Dia adalah yang asal ada. Dia yang sedia ada. Mana mungkin dia dicipta oleh sesuatu yang lain ataupun dia tiba-tiba ada. Ni kan hukum akal. Buat apa dia? Supaya kita faham betul ke Allah Ta'ala. Tak akan ada apa-apa sebarang kesamaran dan keyakinan kita pada Allah Ta'ala mantap. Apa nak sebut? Clear. Fahaman kita ke Allah Ta'ala, tak akan ada sesuatu yang meragukan kita. Satu, kita dah diajar oleh para ulama, ajar hukum berfikir dulu. Baik. Dan keduanya dipanggil mustahil nazari. Besar sekali bab nazari ni, bab ketuhanan. Satu, salah kalau ada orang kata bab ketuhanan ni senang je, tak gaduh fikir banyak-banyak. Tidak. Bab ketuhanan dengan tak ada paduan yang betul boleh sesat. Bahkan kalau semata-mata pakai Quran tak dengan hadis, mentah-mentah tak pakai, tak matching, tak tallykan dia dengan hukum akal, sesat. Hukum akal pun tak pakai Quran hadis, sesat. Macam mana nak buat tu? Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah dua-dua pakai. Akal ni pun benda besar, Quran hadis pun benda besar. Macam mana nak selesaikan dia? Dan semestinya nanti, macam mana keputusan disebut oleh para ulama, rumusan para ulama kita atas nama ahli sunnah wal jamaah, khasnya atas nama Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang mereka ni lah telah menyusun prinsip-prinsip berfikir dengan betul, ambil rumusan daripada parti Al-Quran hadis. Dia telah sinkronaskan, seragamkan apa yang ada dalam Quran hadis. Kalau timbul muskil, macam mana nak selesaikan dia satu persatu. Itu yang ada dalam dia, ada salaf, khalaf, mengikut kaedah yang betul, persepsi yang betul, fahaman yang betul, macam mana nak selesaikan apa-apa yang muskil daripada Al-Quran hadis. Khasnya kita bicara bab akidah situ. Baik. Jadi yang keduanya mustahil nazariyah. Kita tengok. Dia nak bagi contoh pun ada bab kita sebut ni bab agama. Terjemah asal nazari itu berhajat kepada fikir dan nazar. Jadi dia perlu pada pengamatan yang mendalam sikit untuk mengesan, untuk boleh detect apa ni, benda ni betul ke salah ke. Tengok. Seperti mustahil lah. Contoh ayat dia beri, mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan seseorang atau kesakitan, kesusahan itu Allah Ta'ala uji atau coba supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seorang. Dia kata tu mustahil tu.
Cuba detect boleh tak? Scan tengok. Hak mana yang mustahil? Kita tak sebut ni kan. Orang Ta'ala uji kita, dia nak tengok kita. Dia nak tengok kita. Tu ayat kita selalu sebut lah. Sekali lagi saya baca. Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan dan kesusahan, beri kesakitan seseorang ataupun kesusahan yang Allah Ta'ala uji atau cuba supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seseorang. Mana ayat mustahil dia? Mana? Kalau tuan-tuan biasa dengar, biasa baca, kita duk sebut, faham lah tu. Tapi jangan tak tahu, ada orang tak boleh nak faham ni. Orang kata apa masalahnya? Memang Allah Ta'ala uji dan cuba. Memang Allah Ta'ala bagi kesusahan, kesihatan, kesakitan. Dia juga bagi kesenangan. Apa yang mustahil ni? Untuk dia nak uji dan cuba, memang dia uji dan cuba kita. Supaya Allah Ta'ala nak tahu kita. Memang Allah Ta'ala nak tahu kita. Tu tempat tu lah. Supaya Allah Ta'ala nak tahu. Kalau ikut situ lah dia punya masalah. Supaya nak tahu tu apa masalah dia? Istilahnya Allah buat sesuatu berelat, berkerana. Kalau Allah Ta'ala uji kerana nak cuba, betul. Memang dia jadikan ni semua ujian. Allah Quran, Allah Ta'ala sendiri menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Kami uji kamu dengan baik dan jahat. Maksudnya ada iman, ada kafir, ada sakit, ada senang. Ada sakit, ada sihat, ada senang, ada susah. Ada kaya, ada miskin, ada baik, ada jahat. Semua ni ujian. Semua adalah ujian. Ujian adalah ujian. Tapi masalahnya, uji itu, dengan sebab uji itu Allah Ta'ala nak tahu, nak tengok. Dengan tu dia barulah ada informasi tentang kita, bagaimana iman kita. Itu mustahil. Baik, mana mustahil dia? Hukum akal letak mana mustahil? Takkanlah Allah Ta'ala tak tahu kita, sedangkan dia buat kita. Jadi dia uji takkan dengan dia sebab uji dia nak tahu kita. Kalau ada dalam Quran macam mana? Yang tu nak kena selesai. Ada ke dalam Quran pernyataan macam ni? Banyak, ada beberapa ayat. Cuma saya nak sebut spontan ni, sekali lalu ni aku meracau lagi. Nak semak Quran memang kena semak. Satu, ada sebut misalnya lina'lama mai yakhafu bil ghaib, lina'lama allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya sebut baca lajak-lajak mulutnya ni. Semua ayat tu nak semak kan. Ada benda tak hafal khusus, kitab pun pegang tak ada catatan apa. Tapi nak sebut ada ayat-ayat Quran yang berbunyi gitu, sekali lalu tengok ayat Quran tu secara zahir, tambah kita baca ayat Quran secara literal, kita akan kata orang Ta'ala uji ni apa? Untuk dia nak tahu. Ada tempat yang sebut terang-terang lina'lama may yakhafu bil ghaib, supaya kami nak tahu siapa yang beriman dengan ghaib. Jadi kalau Allah Ta'ala uji, dengan sebab uji tu baru dia boleh tahu kita ni beriman tak beriman, ada something wrong situ. Orang kata tak percaya ke dengan Quran? Bukan tak percaya dengan Quran, tapi apa maksud ayat Quran itu? Tu yang ulama' dah tolong hurai kat kita. Bila mustahil Allah Ta'ala buat tu nak ambil manfaat, nak berkerana apatah lagi, seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu hal kita. Dia uji, dengan ujian tu baru dia tahu kita. Dengan dia uji baru dia tahu iman kita. Mustahil. Satu ulama' huraikan semua ayat Quran yang ada macam tu punya terjemahan, disyarahkan oleh para ulama tafsir. Lina lama man yakhafu bil ghaib, atau seumpamanya lina lama ilma zuhur, supaya kami nak memaklumkan sebagai pengetahuan zahir, supaya manusia semua tahu. Bahkan tuan badan yang diuji pun supaya dia tahu, dia kenal, dia tahu diri dia baik ke jahat ke, dalam keadaan taat ke derhaka ke, supaya dia kenal dia ni dalam keadaan sabar ke tak sabar ke. Allah Ta'ala dia yang cipta kita, dia buat asal kejadian kita, dia yang tentu semua dalam ilmu pengetahuan dia. Mustahil ada perkara yang dia tak tahu pada kita. Dia tak perlu ujian untuk tahu kita, tapi dia buat semua tu dengan ujian, bukan untuk dia, tapi dia buat itu untuk menzahirkan di kalangan kita. Baru betul huraian tu. Ya, saya lalu situ. Jadi sebenarnya kata dia, mustahil demikian itu
Dia tulis ada catatan nombor 1 tu tang mana? Tang mustahil demikian itu tu bukan mustahil mencuba, menguji, bukan beri sakit, beri susah, bukan. Yang mustahil tu tang mana? Tang nak tahu iman. Allah Ta'ala dia tak perlu ujian untuk tahu iman. Siap. Jadi kalau ada pernyataan dalam Quran macam tu, ayat Quran tu kena tanggung. Bukan Allah Ta'ala nak tahu, tapi dia nak menzahirkan supaya kita tahu, makhluk tahu, nak menzahirkan supaya makhluk ni tahu secara pengetahuan secara zahirnya. Asalnya nak tahu iman ni tersembunyi dalam hati, dengan sebab diuji menzahirkan apa dalam hati. Tu maksud dia. Kali lalu. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala dalam keadaan kata untuk dia nak tahu iman, nak tengok iman seseorang. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Kata dia maha tinggi Allah Ta'ala an zalik, daripada demikian itu, daripada kata nak tahu iman seorang, uluwan kabira, sebagai tinggi yang amat besar. Yang tu pun kena faham bahasa tu. Uluwan tinggi, kabiran besar. Terjemah, tengok terjemah aja, yang Quran ada tu seumpama perkataan tu. Tapi tinggi faham dengan mana atas, jauh daripada bumi, besar dengan faham banyak unsur-unsur yang bercantum melekatkan dia, untuk dengan tu besar dia dalam bentuk jisim, dalam bentuk apa sebut dalam bentuk fizikal. Besar tu besar fizikal, mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi kena bagi faham pasal mustahil mana kabir tu besar dengan mana juzuk jisim, mengisi ruang, ataupun bercantum dengan zarah ataupun molekul yang banyak. Mustahil mana macam tu, dia mesti ada makna besar yang layak. Bukan besar tu besar selayaknya Allah, mesti dia besar. Kalau besar makna saiz out. Ini yang ulama dah tolong kat kita nak memahamkan ayat Quran, hadis. Tambah kita tak faham bahasa Arab, kalau buah bahasa Melayu dengan terjemah pun nak faham tu, dia ada disiplin. Antara disiplin dia akal. Siapa pula disiplin akal? Dengan akal baru kita boleh detect mana misunderstanding dia. Kalau akal tak waras, kita tak boleh kenal kan, tak boleh detect apa kesilapan. Lepas tu golongan-golongan yang salah ni, mereka ni ada masalah pasal apa? Pasal mereka tak berakal. Kasih Allah sikit ayat tu kan. Mereka tak ada akal. Apatah lagi istilahnya pahaman mereka ni buta-buta, mentah-mentah ambil faham buta-buta daripada Quran hadis, tak selesaikan dia dengan semua disiplin ilmu macam mana telah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Jadi asal nak sebut tu yang kalau kata uluwan maha tinggi, dengan mana tinggi martabat dan kedudukan. Begitu juga kalau sebut kata besar, besar apa? Besar martabat dia besar, bukan saiz dia besar. Bahasa Melayu kita pun ada tu. Kalau ada orang besar jajahan, dia tu halus je, mana besarnya? Bukan besar saiz. Besar tu apa? Martabat dan kedudukan. Nampak makhluk orang boleh faham? Takkan ke Allah Ta'ala pergi faham benda sesat? Jadi apa yang menyebabkan kita boleh faham itu? Pasal ada benda yang keadaan ni mustahil bila dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Jadi disiplin dia apa? Akal. Baik. Dan terbahagi pula mustahil itu kepada dua bahagi. Pertamanya mustahil li ghairi, dan keduanya mustahil zati. Tengok terjemah dia tu, mustahil li ghairi artinya mustahil bagi yang lain daripada zat. Tu terjemah betul-betul sebiji bahasa Melayu tu ke bahasa Arab. Maksud dia apa? Mustahil li ghairi maksudnya perkara tu mustahil, bukan diri perkara tu mustahil. Tapi mustahil tu disebabkan ada perkara lain yang mustahil. Tengok contoh dia beri, insya-Allah memudahkan kita untuk faham. Contoh, seperti orang Islam tidak masuk syurga. Mustahil orang Islam tak masuk syurga. Orang Islam ni pun kita tanggung orang Islam mana? Orang Islam yang mati dalam Islam, yang sah Islam dia, sah iman dia. Orang Islam yang sah dan cukup SOP untuk masuk syurga. Mustahil orang Islam yang sah iman dia tak masuk syurga. Mustahil.
Okey, kalau kita dah faham dah i'tiqad, alhamdulillah. Cuma kena faham elok-elok. Tak mana elok-eloknya. Asalnya bab nak masuk syurga dan neraka ni, nisbah kalau Allah Taala nak buat, bukan wajib atau Allah Taala nak memasukkan orang Islam dalam syurga. Di atas kita faham keupayaan dia dan kelayakan yang ada pada dia. Boleh je dia nak bubuh orang Islam dalam neraka. Boleh je dia nak masukkan orang kafir, orang murtad masuk dalam syurga. Boleh je. Nisbah boleh, hak dia. Dia Tuhan. Boleh je. Kita menerima kemunasabahan tu. Baik. Asal macam tu hukum harus. Pasal dia bermungkinan. Tetapi ada ayat Quran lain menyanggah. Ada. Ayat Quran yang sebut macam tu pun ada juga kan. Contoh bahasa mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah Taala ni bila dia nak sesuatu, dia nak jadi. Dia nak bagi orang Islam masuk neraka, dia masuk. Kan boleh kan? Nak bagi orang kafir masuk dalam syurga boleh. Kun fayakun. Nisbah umum bagi jadi dan umum nak letakkan apa saja macam mana kehendak dia. Innama amruna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Seumpama ayat kun fayakun tu. Kata orang Taala, urusan kami ni bila kami nak jadi satu, jadilah. Bahasa mudah ni gitu. Jadi soal nak bicara, adakah mungkin jadi apa dia? Orang Islam masuk neraka, orang kafir harbi pula tu. DAP contoh. Yang harbi apa contoh lah, contoh. Masuk syurga. Anda kata kita masuk syurga, pada buat ni syurga. Padahal dia mati dalam keadaan lawan Islam. Boleh je jawab apa? Kun fayakun. Soal. Adakah berlakunya tu? Mustahil. Kenapa pula mustahil? Ada ayat Quran lain yang menunjukkan tak mungkin macam tu. Pasal orang kafir, orang yang kazzabu bi ayatina, kata orang Taala, orang yang dusta dengan ayat kami mati, fayamutu wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir. Akidah dia dengan Allah Taala, dia menolak, membangkang, terima surat Islam pula tak terima Islam. Wa huwa kafirun faulaika ashabun nar. Mereka ni penghuni neraka. Ada ayat-ayat lain pula sebut kekal abadi selama-lamanya, tak keluar dah. Dan nisbah orang yang dusta ke orang Taala, orang kafir, la yadkhulunal jannata hatta la yalijal jamalu fi sammil khiyat. Takkan masuk orang mati dengan keadaan kafir ni ke dalam syurga, macam mana tak akan masuknya unta dalam lubang jarum. Ada itu kita sebut isu-isu tu. Jadi Allah Taala sendiri mengatakan mustahil. Sedangkan ada ayat lain sebut kun fayakun. Macam mana nak selesai dan murni dengan ayat Quran tu? Ayat Quran ni takkan berlaku kontradik, percanggahan antara satu sama lain. Jadi nak murnikan dia macam mana? Memang kun fayakun. Selagi bukan dalam bab orang Islam masuk dalam neraka, yang tu mustahil. Kenapa lah mustahil? Kan kun fayakun. Pasal Allah Taala dah janji, dia takkan menyalahi janji. Menyalahi janji dia adalah satu aib dalam bab ketuhanan. Untuk apa kesimpulan ulama buat? Setiap orang beriman yang sah iman dia, kalau kata dia salah dan berdosa, kalau bila masuk neraka sekalipun, pasti akhir tempat di syurga. Mustahil orang yang sah iman, sah Islam, kekal dalam neraka. Mustahil. Apatah lagi tak masuk syurga sama sekali. Mustahil. Pasal tu janji orang Taala sebut dalam Quran. Tu kun fayakun macam mana? Kun fayakun tu kena kaitkan selama-lama bukan dalam bab ni yang menyalahi janji dia. Kan dah dimurnikan. Murnikan tu cara berfikir betul. Begitu juga kata dia, contoh mustahil orang kafir masuk syurga. Orang kafir yang sampai surat Islam masuk syurga, mustahil. Kan kun fayakun. Asal kun fayakun tu selama bukan dalam bab orang yang sampai surat Islam mati dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala tak akan berbuat demikian. Pasti tu akidah kita. Yang inilah dipanggil mustahil. Misal rasanya itu saya sebut sekali lalu, contoh misal Nabi Muhammad kan penutup Nabi Rasul, betul kan? Itu akidah kita, khatamul anbiya wal mursalin. Soal, kalau Allah Ta'ala nak kan dia kun fayakun, boleh tak dia buat seorang Nabi? Tambahlah Nabi Melayu, kan Melayu kelang kabut ni, buat satu Nabi Melayu untuk menyelamatkan bangsa Melayu ni, supaya keluar daripada kemelut Melayu bergaduh sesama Melayu. Contohlah. Boleh tak? Boleh.
Nak kena sepak lagi boleh. Maksudnya tuan-tuan seolah-olah membangkang nas Quran yang kata Nabi Muhammad ni penutup Nabi Rasul. Saya kata saya berhujah dengan Quran, kan kun fayakun. Contohlah bahasa ayat mudah kan. Kun fayakun, saya buat ada dalil. Kalau tak nak ikut boleh kata macam ni. Awak ada pandangan awak, ni pandangan saya. Boleh macam tu. Sepak aja bagi sekali. Maksud apa? Kalau ada pun itu pandangan awak, memanglah pandangan awak, tapi pandangan awak sesat, menyalahi kaedah ahli sunnah wal jamaah. Menyalahi disiplin dan metodologi Sawadul Azam, ulama, jumhur ulama, menyalahi kaedah pemikiran jumhur ulama. Walaupun di dalil yang Quran, dalil Quran itu istilah menegak benang basah untuk menegakkan kesilapan dia, akidah dia. Nampak hebat bunyi ayat Quran, kun fayakun. Ni Allah Ta'ala yang kata kun fayakun. Takkan tak boleh, takkan lemah kot Allah Ta'ala nak buat seorang Nabi je pun, takkan tak boleh. Dengar ayat tu je dah, kita pun lengung kat itu. Betul juga. Ada hujah ke dia? Ada hujah dengan kau sekali pergi. Ayat Quran. Kata dia ayat Quran mana boleh mangkang? Ni pun ayat Quran. Dengar. Ni ayat Quran. Yang ni yang duk berlaku pertemuan kelahi dengan puak-puak yang nama Ya Wahab tu lah. Betul tak dengar saya sebut? Kita yang tak faham ni, dengar satu sudut tu dia syarah dengan sistem dia, audio dia kan. Dia punya channel lagi banyak pada kita. Kita ni berserabut dengan bising cocek. Demo kemas semua HD. Pula tu yang tengok pula view bukan 20 orang, 30 orang, 10,000, 20,000 view tu. Orang yang tengok. Pula tu komen terbaik. Cakap pun steady. Kita bercakap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan macam golongan-golongan ni guna akal. Dia cakap, bro, kita dengar sekali. Bergelepar kita kan. Jadi orang tak faham pada dia, hebatlah. Ustaz ni pun pakai jubah aja. Tengok ustaz tu pak lagi berdisiplin dan berakhlak mulia lah kan. Nampak tak cakap pun benda-benda, tak kalut pun macam kita ni. Cakap pula disiplin, bertata tertib, bersopan santun kan. Kita tak nak sebut lah kata dia. Macam golongan-golongan tu duk maki hamung, duk kata kita kapai wahabi lah. Contohlah, nampak akhlak dia terpuji sangat lah, tapi akidah dia aja out. Yang ni yang kayu ukur tak ada kita. Kita terpesona dengan penampilan dia orang, tapi apa yang dia ajar out. Allah. Yang ni yang kata fitnah akhir zaman ni, inilah buat macam mana, hati-hatilah. Yang itulah saya boleh nasihat. Jadi kaedah kita belajar ni mudah-mudahan matang dah, faham dengan kita. Siapa yang berada atas kebenaran tu kan, yang ada muskil, rujuk, tanya. Yang besar kita kena mengaji berguru tu. Bahkan saya sendiri, kalau tuan-tuan perhati, saya memang saya sebut guru saya mengajar guru pernah sebut pasal kita banyak mengaji ni dengar perkataan guru lah kan. Bukan Quran hadis tak ada kan? Bukan tak ada ambil Quran hadis. Guru ni pasal mereka lah asuh kita jadi apa. Dan guru pula yang ni lah kita percaya yang apa yang dia ajar adalah betul lah kita. Yang dia orang ni payah nak dengar dia orang sebut guru. Semua Quran hadis. Rupanya tak guru. Rupanya tengok apa? Tengok YouTube, tengok Google. Waktu pergi mentelaah dekat perpustakaan, banyak membaca. Tak, kaedah kita bukan banyak membaca. Kaedah kita berguru. Kalau kata dengan membaca baru dapat hidayat, Nabi Muhammad nescaya tak dapat hidayat. Kata Nabi Muhammad ummi. Para sahabat punya ramai ummi. Tapi apa siapa dapat hidayat? Saya berguru. Rasulullah berguru. Rasulullah ada guru. Sahabat berguru. Tabi'in berguru. Tabi'in berguru. Kita belajar ni yang menyebabkan tak sesat ni pasal belajar melalui proses perguruan. Zaman lah ni yang jadi sesat pasal apa? Pasal dah meninggalkan guru. Ya. Guru. Pastikan guru betul. Kau belajar guru tak betul, tak betul lah. Membaca. Pastikah kita baca, kita boleh faham apa yang dibaca? Okey. Jadi siapa yang perlu untuk memahamkan apa yang kita baca? Guru. Kalau andai kata dengan membaca boleh faham, tutup sekolah. Buat apa guru? Buat habis belanja.
Buat bangunan susah-susah, tambah dah ada media apa ni, bubuh internet je, bubuh pendatang apa tu? Modem. Apa tu? Budak putih tu. Modem, bubuh modem tu dalam rumah, satu rumah pakai tengok surf internet masing-masing. Buat penat dia pergi sekolah. Buat apa guru masa tu? Buat apa? Buat sistemnya. Guru dia robot dia. Salah, betul. Salah, betul. Salah, betul. Macam tu. Mana ada? Kena hantar sekolah juga. Tadika pun kena hantar. Yang PhD pun berguru lagi. Kena ada musyrif dia. Kena ada guru guide dia. Nak buat PhD macam mana. Dia bagi guru. Cuma kadang-kadang guru ajar panduan je. Tapi apa dia kaji, apa dia hasil, kelang kabut juga. Tu pentingnya guru. Allah. Zaman sekarang tambahlah zaman yang nak cari macam mana ulama-ulama kita dulu berguru, masya-Allah cukup susah. Sikitlah sebut ke sana. Pasal nak tunjukkan kata golongan yang tak betul dia ada hujah. Dia hujah berdalil pun pakai Quran juga. Yang tu yang ramai orang tertawan tu. Dia kata macam ni, bid'ah. Ayat Quran dia sebut, hadis dia sebut. Lagi dia sebut pula pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa? Abu Zakaria Al-Ansari ni pure Imam Syafi'i ni. Syekh pula tu. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa dia? Imam Syafi'i ni. Dia kata tak payah buat, tak boleh buat talih ni, bid'ah. Menganga kita. Panjang tu kalau saya nak sebut satu-satu, tapi saya nak sebut kaedah kita berguru. Apatah lagi saya nak sebut gini nak. Kita di Nusantara ni Islam dah lama. Jadi ulama-ulama kita dah susun satu persatu. Istilahnya ratusan tahun. Boleh ratusan tahun dah kan. Bukan baru 2-30 hari. Tiba-tiba orang yang baru belajar daripada tempat tertentu ni main bangkang yang amalan-amalan yang kita dah belajar sejak berzaman tu. Belajar sifat 20 bukan 2-3 hari kan. Tok nenek moyang kita belajar sifat 20 lah. Main belakang ni kata dia buat susah kepala otak je belajar sifat 20 ni. Berserabut kepala. Duk belajar arat, jisim, jauhar. Susah kata dia. Belajar orang putih susah, tak ada masalah. Tak pernah pula dia orang bangkang pun. Belajar Jepun, Korea susah. Belajar kimia, biologi, buat belajar matematik tambahan, sains dengan bahasa Inggeris pula tu. Tak pernah kata susah. Tukar dasar pelajaran dia, semua bagi kursus. Apa? Boleh pun. Asal saya nak sebut, kita dah belajar punya lama ni. Dia nak bangkang dan dia nak tunjuk apa yang kita belajar sifat 20 ni seolah-olah tak betul, bahkan sesat. Bahkan tak kurang di kalangan mereka yang kata bakar ulama-ulama yang tulis buku sifat 20 ni. Macam tu kan ya. Alhamdulillah. Sedangkan isi kaedah takkan ulama kita dulu bodoh-bodoh. Yang memang ada ajaran yang memang salah lah. Dia bangkitkan semua ajaran-ajaran salah yang ada dalam masyarakat kita, seolah-olah nak menunjukkan masyarakat kita ni memang semua bodoh. Semua terikut ajaran-ajaran dulu kala yang khurafat tu. Yang ditunjuk khurafat tu yang memang khurafat kan. Bubur hantar pulut layar kat sungai. Pergi hantar dekat pokok. Malam Jumaat duk pasang kemian. Contohlah kan. Suruh orang kubur balik. Pasang lampu pelita malam 7 lekor bagi orang kubur balik tak sesat jalan. Ni semua merepet. Yang memang merepet lah. Tapi dia punya modus operandi dia nak buat apa? Dia nak gunakan isu tu nak menunjukkan inilah ajaran yang kita dapat daripada tok nenek moyang kita dulu, menyalahi sunnah. Itu modus operandi dia. Dan jangan tahu tuan, dia orang ni provokasi dia orang berjaya. Ramai orang yang terpedaya, terpesona dengan cara mereka ni. Mudah taklah pelihara kita semua. Satu yang kena belajar betul-betul. Cuma jangan tak tahulah. Golongan betul ni makin hari makin sikit. Itu lah. Jangan tuan-tuan tak tahu. Tambah kita kata orang yang mengaji macam mana pelajaran ulama-ulama kita ajar dulu. Orang ni pergi seorang tutup guru kita habis seorang. Semua tinggal hak modern. Yang modern ni pula banyak sivil tu. Bukan kata semua sivil, tapi banyak sivil. Pula tu buat pula program-program realiti. Imam muda, imam tua,
Apa lagi tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Apa lagi pencetuk rumah. Yang undi, orang ramai undi untuk memenangkan dia, untuk meletakkan level dia siapa? Bukan tu guru kali ulama. Yang panggil pula untuk jadi juri siapa? Pelakon, artis, penyanyi. Nak tengok pandai tak beraksi atau pentas. Persembahan ni menarik tak menarik? Gila apa? Jumpa Tok Guru kalau baca kitab, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Ni terus. Kalau masuk PU kalau tepak awal lagi. Yang pandai. Kita. Tunang. Tok Guru besar, warak, takwa tu disqualified. Yang ni cara dia orang bawa. Cara dia. Masa tu masyarakat kita dia rosak macam ni. Dia rosak ni. Tambah kalau kata media tutup guru yang masuk nak sebut macam mana? Tambah masuk Facebook, WhatsApp berapa orang Tambah tok guru yang tua-tua. Saya ni tua agaklah. Ada yang tua lagi. Cari tengok. Siapa tok guru yang masuk internet? Mula petani ada, tapi tengok muda-muda dah, banyak orang muda lah. Babazu muda-muda. Ada lah, tapi tu pun berapa orang tengok, tu pun orang tak faham bahasa dia, bahasa klasik sangat. Contoh saya sebut, minta maaf saya nak sebut. Contoh, kalau babak S panjang lah, mari. Agak-agak apa orang nak dengar? Memula adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dalilnya baru ala ini dengan pelak petani apa sikit nye. Saya bukan nak kutu, tapi dia kata orang tengok yang golongan ni kita Islam adalah agama yang berwawasan. Itu penyampaianmu ke duduk atas meja berjalan tu keliling ni, lelaki ada, perempuan ada, pakai mikrofon macam ni, kamera pula sana view sini, tempat pula cantik pula. Tu susun dia orang duduk. Tu ada orang soal pula, ada orang jawab pula. Canggih pula cara jawab dia. Macam mana? Ni lah orang yang kita nak pakai. Memang macam tu kan. Ni Tok Guru ni dah lah dengan berserabut dia. Boy tu kan. Cakap kelang kabut, slow. Cara penyampaian pun tak berhemah apa seumpama itulah kan. Yang ni pula masuk internet. Biar dia bagi semua macam ni. Ni fitnah kita duk akhir zaman ni. Macam ni lah. Yang ni yang nanti orang akan tengok terpesona apa yang dapat dilihat. Dia tak boleh berfikir dengan akal waras lah. Tak boleh. Pada dia yang ni lah betul. Bahkan tengok saya nak sebut sistem yang ada kat kita pilihan raya. Pilihan raya ni sistem betul ke? Dah ada pilihan raya, lalu je lah kan. Demokrasi apa mengundi ni. Manfaatkan lah mana yang boleh. Tapi demokrasi ni sistem betul ke? Yang ni kita kata kerajaan yang ada ni kira boleh gagah lah banding yang hak dulu, hak sivil hak tu yang 22 bulan tu. Tuan-tuan gelak tu kira lah kan. Apa saya nak sebut ni, andai kata bertukar pula kerajaan, jadi macam mana boleh bertukar naik kerajaan lain ni? Apa masalah ni? Pasal masyarakat dah kelang kabut dah. Dia tak faham mana kerajaan baik, kerajaan buruk. Dia tak kenal lah. Apa kebaikan yang ada hak ni, memanglah ada kelemahan lagi. Tapi kita orang ni kata 100% lebih baik pada hak dulu. Hak dulu tu hak 22 bulan dah lah kan. Kita dengar hari-hari ada isu Jawi, isu ni. Hari-hari berserabut dengar isu komunis tak komunis apa. Main tu hari ni lega. Tenang je. Minyak pun turun. Kena Covid lah. Dapat pula bantuan. Dapat bantuan kedua pula ni. Ingat ke nak isytihar kena bubar parlimen ke apa kan? Tak ada apa-apa kan? Sikit lah. Apa saya nak sikit ni? Jadi nak kata betul ke demokrasi ni sistem yang betul? Tak. Tapi ada tu sistem dah kita duduk dalam ni guna pakai lah untuk manfaatkan. Nak tukar kepada sistem khalifah Islam bukan senang kan? Jadi silap kena tagap masuk penjara. Pasal apa? Tambah pula duk wawarkan kita perang aja fisabilillah. Jangan buat pasal dapat Bukit Aman mampu kau masuk pagar jarang. Tu jadi ISIS apalah apa benda lagi. Pasal apa? Istilahnya menggugat keselamatan negara. Pasal apa? Mengajak berpecah belah, mengangkat senjata. Kita tak ada ajar macam tu dalam syariat pun.
Walaupun nampak satu sudut macam jihad sabilillah, bukan sabilillah, bukan macam tu. Jadi asal saya nak sebut ialah sistem yang ada tu tambah pula menang, bukan berarti yang menang tu adalah betul. Yang betul adalah tetap yang betul adalah yang betul. Menang dia boleh buat macam-macam jalan untuk menang, walaupun dia tak betul. Jadi yang asal saya nak ajar kaedah berfikir dengan berfikir yang betul. Berfikir yang betul. Ada orang dengan menang je, ada keluar pula isu agama. Contoh macam mana? Allah Ta'ala telah memberi kemenangan kepada kita, padahal dia batil. Yang cakap pula, contohlah misalnya pilihan raya ni, kita gunalah contoh kan, parti roket misalnya, parti D lah, A, B, C, D, parti D ni, dia menang. Dia kata apa? Kita bersyukur pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Parti D cakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mainnya kita telah berjaya mengalahkan calon daripada pihak sana. Ini dalil menunjukkan Allah Ta'ala merestui perjuangan kita. Macam kalau Tuhan tak merestui kita, takkan dia bagi kemenangan pada kita. Macam logik tak dia cakap? Logik tak? Nampak? Saya nak tunjuk apa? Nampak kecelaruan berfikir tak? Macam mana nak sanggah dia tu? Mesti cara berfikir betul. Tak semestinya menang Allah Ta'ala redha. Yang tu yang bagi cara berfikir. Menang pun kalau di atas benda batil, dia bukan kemenangan. Biar kalah dalam peperangan medan mengundi, tapi di atas akidah yang betul, itulah kemenangan. Menang di atas hak, bukan menang di atas menang dengan menguasai dan mengalahkan, bukan. Itu yang nak bagi betul cara berfikiran. Akal ni macam-macam. Dia akan terganggu dengan sebab tidak diarahkan kepada cara pemikiran yang betul. Baik, jadi contoh yang tu mustahil dighairi. Kemudian seterusnya terbahagi mustahil zati. Baik. Yang kedua adalah mustahil zati, iaitu mustahil bagi zatnya. Istilah mustahil bagi zatnya, diri perkara itu sendiri adalah mustahil. Dia bukan dikeranakan benda lain untuk jadi mustahil. Diri perkara itu adalah mustahil dah. Yang tadi kalau contoh macam mustahil orang Islam masuk neraka, yang tu asal bukan benda mustahil, dia harus. Tapi jadi mustahil kerana perkara lain yang menyebabkan dia. Apa dia? Faktor janji. Baik. Jadi terbahagi wajib mustahil zati ni, macam mana kita belajar bab wajib dulu. Pertama dipanggil zati mutlak. Artinya mustahil bagi zatnya semata-mata. Diri zat tu semata-mata, diri perkara yang mustahil tu sendiri adalah mustahil. Contoh, dia tiada kait, seperti mustahil tiada ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada, mustahil. Tak mana mustahilnya? Tak ada Allah Ta'ala tu, mustahil. Akal takkan boleh terima sama sekali. Lagi, apa lagi mustahil? Mustahil boleh habis bilangan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Satu, bila yang ni mustahil, wajib ada Allah Ta'ala. Mustahil habis sifat kesempurnaan, wajib itikad Allah dia sempurna, sifat kesempurnaan dia tak terhingga, infinity. Tak mungkin boleh dihitungkan berapa sebenarnya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Okay. Yang keduanya dipanggil mustahil zati muqayyad, artinya mustahil bagi zat sesuatu yang dikaitkan. Dia mustahil, diri dia itu mustahil, tapi mustahil dengan dikaitkan dengan sesuatu. Seperti cuma contoh ni dia bagi ke makhluk, dia mustahil akli, zati muqayyad. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam, dia masih kat situ. Masih cerita jirim gerak diam, saya tak panjang lah situ, pasal dia ada buku agal. Kalau saya sebut sekali lalu, jirim dia antara benda yang lazim ni, sebut molecules, zarah, atoms, dia ada, dia occupied space. Dia akan ambil kadar saiz dia untuk dia wujud. Lepas tu di atas keberangkalian pada dia gerak diam. Jadi mesti ada gerak dengan diam dia selama dia ada.
Jadi asal dia sebut sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jadi jirim tu dia harus ada, tapi bila dia dah ada, tak dapat tidak dia mengambil ruang dan keberangkalian ada pada dia mesti salah satu gerak atau diam. Tak ada gerak diam tu, yang tu dipanggil muqayyad. Pasal apa? Pasal kait dengan ada jirim. Ada jirim tak dapat tidak mesti lazim pada dia akan ada gerak ataupun diam. Tak ada gerak, diam mustahil. Ada dua-dua pun mustahil. Dalam waktu yang sama ada dua-dua gerak dan diam pun mustahil. Bab tu memang kalau nak sembang betul-betul panjang, dia makan masa tu. Macam mana pun dia nak tunjukkan ada mustahil yang macam ni. Saya sebut kalau disebah, saya ngajar selalu saya bagi contoh macam ni. Mustahil li ghairi macam mana? Allah Ta'ala mustahil lemah. Bila mustahil lemah, tentulah keadaan lemah tu mustahil pada dia. Jadi bila lemahnya sifat astagfirullah, mustahilnya lemah pada Allah Ta'ala, tentulah lazim daripada lemah lagilah mustahil. Tu yang dipanggil kait dengan sebab lemah tu, keadaan lemah tu mustahil jugalah. Pasal apa? Kait dengan mustahil, lemah tu adalah astagfirullah, lemah tu adalah mustahil, keadaan mustahil adalah mustahil. Itu contoh mudahnya untuk nak menunjukkan muqayyad. Allah. Maka tiada batal sembahyang mereka yang niat hendak memutuskan sembahyangnya dengan sesuatu yang mustahil pada akal, seperti ia niat, aku hendak berhenti sembahyang apabila batu ini sunyi daripada gerak dan diam. Soal, habis bab tu. Pasal yang ni dia nak sebut sedikit, dia nak datang dengan hukum fiqh meretasi bab tauhid ni. Apa dia? Dia nak ajar kat kita bab sembahyang. Tahu mana? Sembahyang ni antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah mentaklikkan nak batal sembahyang dengan sesuatu. Kalau hujan turun, aku batalkan sembahyang aku. Batallah sembahyang. Kalau suami balik kena buka pintu, pintu tak buka, aku batalkan sembahyang tu untuk buka pintu. Batallah sembahyang. Kalau aku nak batalkan sembahyang ni, memang batallah sembahyang tu. Bahkan atas kaedah ulama kita, kalau dalam fiqh Syafi'i ni, mentaklikkan dengan sesuatu yang bakal berlaku untuk membatalkan sembahyang, dah batallah sembahyang. Pasal apa? Istilahnya ada qasad nak membatalkan sembahyang walaupun dengan taklik. Itu antara istilahnya perkara membatalkan sembahyang. Kita sembahyang, kalau anak aku menangis, aku batalkan sembahyang, aku jaga anak aku. Contohlah kan. Kalau memang kita tak ada taklik nak membatalkan satu, batal dah sembahyang. Baik. Jadi contoh dia nak beri ni, apa dia? Untuk membezakan bab taklik ni, ada istilah taklik adi dengan taklik akli. Bab taklik pula taklik mustahil. Kalau benda yang mustahil tu mustahil adat, nak batalkan sembahyang dengan benda mustahil adat, batal sembahyang. Kalau mustahilkan dia dengan mustahil akal, tak batal sembahyang. Pasal apa? Mustahil akal, benda tu takkan berlaku sama sekali. Kalau mustahil adat, dia hanya tak berlaku pada adat, tapi harus berlaku. Walaupun tak pernah berlaku, walaupun tengok pada adatnya tak akan berlaku, mustahil pada adatnya. Dia bukan mustahil pada akal. Dia nak bagi contoh tu. Itu yang dia kata, cuma dia gunakan bahasa sunyi daripada gerak dan diam. Saya nak gunakan contoh lebih relevan untuk faham masalah ni. Contoh, kucing bertanduk lah. Kalau dia tengah sembahyang ni, dia niat macam ni, kalau kucing bertanduk, aku batalkan sembahyang aku. Batal tak batal sembahyang ni? Tak batal. Mustahil ke kucing bertanduk? Mustahil adat ke mustahil akal? Yang tu yang tak pandai menilai tu. Saya dah agak dah ada jawapan gitu. Allah kuasa tak menandukkan, menumbuhkan tanduk pada kucing? Adakah mustahil?
Tapi ada tak kucing bertanduk? Tapi boleh tak Allah Ta'ala nak bagi tekan tanduk? Boleh. Mustahil adat ke mustahil akal nama tu? Mustahil adat. Jadi batal tak namanya? Batal. Pasal apa? Mustahil adat. Itu mustahil adat. Itu mustahil akal macam mana? Mustahil akal, aku batalkan sembahyang aku kalau kucing ni dia hidup, tak ada roh. Tak ada roh tapi hidup. Mustahil akal ke mustahil adat? Wah, tengok, saya nak tunjukkan apa? Itulah bukan senang nak ilmu berfikir. Kita nak kenal adat dengan akal pun susah tau. Ada tempat susah tau. Ada tempat yang senang-senang lah. Alah, senang soalan jatuh, alah gaduh fikir apa. Kena macam ni kan toy rupanya. Nampak kan toy tu. Tu saya buat misal lagi. Satu, kalau kita lihat sejarah Nabi Rasul, datangnya mereka dengan ada mukjizat. Ada orang tak boleh kenal mana yang hukum akal, mana hukum adat. Untuk Nabi Soleh keluar celak daripada batu besar. Orang yang beriman tak ada masalah. Orang kafir kata apa? Orang tak beriman kata apa? Sihir. Tak mungkin berlaku. Unta keluar daripada batu. Memang, mana boleh unta, benda tak bernyawa keluar daripada, benda bernyawa keluar daripada benda tak bernyawa. Soal, unta keluar daripada batu ni mustahil akal ke mustahil adat? Oh, tu pun tak boleh menilai. Oh, kacau. Oh, nampak tak? Dia mustahil adat. Yang bila mustahil adat, maksudnya mana pernah tengok batu keluarkan unta? Memanglah. Tapi biasa dah tengok daripada telur keluar ayam. Biasa tak? Telur bukan benda hidup, tapi boleh keluar ayam. Boleh je. Boleh je. Apa mustahilnya pada akal untuk mengatakan bolehnya unta keluar daripada batu? Dia cuma mustahil adat. Tapi pada akal harus untuk berlaku. Harus untuk berlaku. Tongkat jadi ular boleh tak? Unsur benda jamadat, benda mati bertukar jadi benda hidup, boleh? Harus pada akal, mustahil pada adat. Yang tu yang kita belajar dalam bab-bab mujizat. Mujizat ni semua nama dia khawariqul adat. Benda mencari adat. Benda yang mustahil pada adat tapi berlaku pada mereka untuk membuktikan ni dalil bahawasanya ada bantuan daripada Allah Ta'ala kepada mereka membuktikan benarnya mereka adalah Nabi dan Rasul. Pasal ada benda mencari adat. Untuk kalau sihir macam mana? Sihir bukan mencari adat. Dia bukan mencari adat. Dia silap mata. Siapa belajar akan tahu buat macam dia, bahkan lagi handal dia. Mujizat, dia bukan mencari adat. Tak ada siapa boleh buat, melainkan nisbah pada kuasa Allah Ta'ala je. Yang tu beza antara mustahil adat dengan sihir. Sihir, siapa pergi belajar dan dia terpelajar pula, dia kata, oh ni sihir. Aku belajar, aku boleh buat hebat lagi pada tu. Tapi mujizat, tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa boleh buat. Itu membezakan mujizat dengan sihir. Itu pun ada pelajaran dia khas itu. Cuma asal saya nak sebut, semua mujizat adalah asalnya mustahil adat, tapi harus akal. Adapun benda yang mustahil akal, dia tetap mustahil akal, dia takkan ada istilah mungkin sama sekali. So Allah Ta'ala mustahil ada isteri ke? Mustahil adat ke mustahil akal? Itu mustahil akal. Nanti yang orang kafir masuk dalam syurga, mustahil adat ke mustahil akal? Mustahil akal. Bukan harus ke Allah Ta'ala boleh masukkan orang kafir dalam syurga? Asal macam tu. Tapi li ghairi, pasal ada ayat Quran lain membatalkan hukum tu. Dan jadi aib pada ketuhanan, menyalahi janji, mustahil. Dia akan jadi mustahil li ghairi. Tu kita bicara mustahil li ghairi tadi. Asalnya memang asalnya harus akal, tapi dia jadi mustahil akal dan mustahil li ghairi. Pasal apa? Pasal tak mungkin berlaku perkara macam tu, kerana dia akan membatalkan semua syariat yang Allah Ta'ala syariatkan. Kalau gitu, tak payah ajak lah orang masuk Islam. Pasal apa? Orang kafir pun boleh masuk syurga.
Kita pun beriman tak masuk neraka. Penat aja. Baik, enjoy. Macam tu. Jangan buat pasal, jangan buat syariat. Kita di atas akidah, jazam, yakin, wajib beriman, wajib mati atas iman. Tak boleh silap sikit pun. Pasal apa? Membatalkan iman, rosak selama-lamanya. Dan mustahil boleh dapat rahmat Allah Ta'ala dengan sebab rosak iman. Ui, macam tu. Macam tu i'tikad kita. Yang tu yang kata, apa benda yang mustahil pada Allah Ta'ala, jangan salah i'tikad. Pasal benda yang mustahil akli, dia tak akan berlaku di sebaliknya. Tapi kalau mustahil adat, yang tu boleh berlaku sebalik. Jadi dia bagi contoh tu untuk mematangkan kita. Satu tak pandai jawab, diam. Satu nak semayang, janganlah buat taklid macam-macam belik-belik lagi. Kalau bulan jatuh ke riba, aku batalkan semayang aku. Batal tak? Tak batal? Mustahil adat kan mustahil akal. Boleh ke jualan batal riba? Mampu kena impit. Oh, besar bulan. Mustahil akal, mustahil adat. Mustahil adat, batal semayang. Batal semayang. Yang tu kalau nak bersembah sendiri muzakarah ke apa, bagi masalah tu. Mustahil adat ke mustahil akal? Mustahil adat, mustahil akal. Sikit saya dah sebut tu macam ni. Kalau Allah Ta'ala duduk di aras, aku batalkan semayang aku. Bagi soalan misteri je. Kalau Allah Ta'ala duduk di aras, aku batalkan semayang aku. Batal tak batal semayang? Mustahil pada akal mustahil bertempat. Tu Wahabi faham macam tu? Oh, Wahabi batal lah semayang dia. Dengar, berapa ramai Wahabi duk faham Allah Ta'ala dia buat arah, dia nak duduk ke arah. Apa salahnya? Itu cara berfikir mereka dah salah. Pada dia, apa salahnya untuk Allah buat arah, Allah Ta'ala duduk di arah. Dia nak duduk kat mana pun suka hati dia lah. Nampak cara berfikir mereka, nampak? Dan kita boleh faham cara berfikir mereka salah. Pasal apa? Dia faham benda yang salah. Pada dia, Allah Ta'ala dia nak pilih duduk di arah. Dia tak ambil pendapat pada arah, tapi dia nak duduk di arah. Apa masalahnya? Bukan saya yang kata, Allah yang kata. Nampak? Hujah dengan Quran tu. Allah yang kata, "Tsumma stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa." Kau nak kata apa? Beriman tak beriman yang Quran? Beriman tak beriman? Kau tak beriman kafir. Kita pun okey, bagus. Terbaik. Huraian yang mantap. Mantap belah otak tu. Tu saya bubuh belah otak tu pasal menunjukkan salah tu lah. Tu kita lawan. Mana yang boleh lawan? Dia tak betul, tetap tak betul. Dia yakin betul, walaupun betul pada dia, sangkaan dia betul. Tambah pula dia gunakan isu semasa pejabat agama tak buat apa pun kata, saya masih boleh mengajar di Masjid Ansarah, saya masih boleh mengajar di internet. Saya memang tak boleh masuk negeri-negeri ni, Selangor, Johor saya tak boleh masuk, tapi saya mengajar internet, ramai tengok, 11,000 ustaz ni berapa orang je tengok. Tu menunjukkan saya cakap ni betul. Pasal apa? Takkan orang tak boleh menilai saya betul ataupun salah. Cara dia berhujah. Orang yang bangga, orang yang tak faham pada dia, betul juga ya, ramai pengikut dia. Takkan ramai pengikut takkan tak betul kot. Dajjal esok ramai pengikut, kau ikutlah Dajjal. Itu dia punya cara hujah dia kan. Tak sebenarnya orang Kristian ke ramai, kau ikutlah Kristian, baguslah gitu. Orang ikut mereka ke ramai? Kau orang tak sembahyang ke ramai? Kau ikutlah yang tu betul. Kata yang tu orang kafir. Ni apa masalah? Memang kena satu-satu persatu. Wajib ada penjelasan akidah sangat jelas dalam bab ni. Cuma atas kita bicara ni tentang mana hukum adat dan hukum akad. Tentu mustahil bertangan. Dia orang selamba je. Bukan saya kata Allah ada tangan, Allah yang kata Allah ada tangan. Nak saya selesaikan sikit tu. Bab dua tarah tu saya sebut selalu dah. Saya tak ingat sini saya pernah sebut ataupun tidak. Bab tangan. Ada ayat Quran kata Allah satu tangan. Ada ayat Quran kata Allah Ta'ala dua tangan. Ada ayat Quran kata Allah Ta'ala banyak tangan. Mana satu betul? Satu tangan ke, dua tangan ke, tiga banyak tangan? Dia orang boleh kata Allah Ta'ala ada dua kanan, ada dua tangan, bahkan ada kanan dan ada kiri.
Pasal ada sebut dalam Quran, was-samawati matwiyatun biyaminih. Allah Taala bila ada tangan kanan, lazim pada tangan kanan ada tangan kiri. Dia orang hurai macam tu. Wahabi tu. Memang Wahabi hurai macam tu. Kita Allah Taala ada tangan kanan dan kiri. Kalau gitu Allah Taala ada satu tangan, kedua tangan. Satu tangan pun betul, dua tangan pun betul, banyak tangan pun betul. Apa benda ni? Kaedah kita, bila ada satu, dua, tiga tu mana tentu? Kita tadi semua ayat Quran, semua betul lah. Kalau itu Allah Ta'ala, satu tangan pun betul, dua tangan pun betul, banyak tangan pun betul. Pelotak kau tak betul. Apa yang betul? Mustahil tangan kepada Allah Ta'ala. Pasal tangan adalah ciri makhluk. Tangan ni istilahnya ada kamiyah. Ada istilah apa? Ada berhubung-hubung dengan sesuatu kan. Satu tangan, tambah dua tangan, ada kanan kiri. Cerita satu lah. Allah Ta'ala ahad. Ahad satu. Zat dia satu. Dan mustahil zat dia tu berhimpun untuk membentuk dia jadi satu. Mustahil macam tu. Bukan macam tu Allah Ta'ala. Ahadiyah dan wahidiyah pada Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Menafikan Allah Ta'ala ni, dia bercantum untuk membentuk sesuatu. Kalau dah ada muka, ada tangan, ada dua tangan, banyak tangan, maksudnya tangan yang banyak-banyak tu bercantum membentuk diri dia. Tambah ada muka, tambah ada kanan, tambah ada kiri, kan mustahil tu. Pada kita, kaedah ahli sunnah wal jamaah mustahil. Tapi pada golongan yang Wahab ni, pada dia, itulah akidah yang betul. Kita beriman macam mana Allah Ta'ala kata. Kaedah kita beriman ayat Quran. Memang Allah Ta'ala kata. Tapi bukan macam tu maksud dia. Itu kita. Itu salah original. Untuk ayat Quran apa makna dia? Tangan satu, yadullah satu tangan. Bal yadahu mabsutatan, dua tangan. Ada wasamawatu matwiyatu biyamini, tangan kanan. Tu tangan kanan pula. Was-samaa banainaha bi'aidin. Langit ni kami bina dengan tangan yang banyak. Tu macam mana? Ayat kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Memang semua ayat Quran, kita beriman dengan Quran. Semua ayat Quran tu atau istilah yang mutasyabihat, faham zahir akan menunjukkan benda yang tak munasabah pada Allah Taala, mesti ada makna dia. Apa makna dia? Wallahu alam. Kita beriman macam mana Allah Taala sebut, tapi bukan dengan makna tangan. Dia ada makna yang selayaknya dengan makna itu. Murni kan dia, bukan tangan yang layak, bukan. Dia ada makna tangan yang layak. Yang tu bagi betul. Nampak sikit aja. Sikit aja tu sewel, sikit jadi betul. Kalau tangan yang layak, maksudnya mensabitkan tangan. Tangan satu yang layak, tangan dua yang layak, tangan banyak yang layak. Tak betul, tangan tak layak Allah Ta'ala. Dia mesti ada makna tangan yang layak. Saya sering sebut cara penjelasan macam tu. Itu sebagai contoh je lah untuk menunjukkan yang tu yang kita duduk kelahi dengan kumpulan-kumpulan yang macam ni. Pasal cara mereka memahamkan ayat Quran tu tak menggunakan disiplin dengan menyelesaikan seluruh ayat Quran dengan apa yang sepatutnya dipaham dengan tepat. Bahkan dia hanya pakai satu ayat Quran tanpa memandang ayat Quran lain yang menafikan makna macam mana mereka i'tiqad. Yang dia kata kami beriman macam mana Allah Ta'ala kata, sedangkan ada ayat Quran lain menafikan makna tersebut yang sepatutnya dia adalah ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkam, tak boleh pegang dengan zahir ayat. Jadi ayat tu perlu di sekurang-kurangnya tafwidkan, serahkan makna pada Allah Ta'ala tanpa membahaskan ayat Quran, lalukan dia saja macam mana dia datang, beriman dia ayat Quran, apa makna dia, serah pada Allah Ta'ala, baru betul. Apa yang berlaku pada mereka, cara mereka salah. Apa dia? Dia kata Allah ada muka, muka yang layak. Ada tangan, tangan yang layak. Satu tangan yang layak. Dua tangan yang layak. Tiga tangan yang layak. Lepas tu dia kata, semua ni sifat Allah Ta'ala. Tak betul. Tangan, muka, kanan, bukan sifat. Itu juzuk dalam anggota. Yang tu pun dia dah faham salah lah. Kaedah kita, dia mesti ada makna. Makna tu apa? Apa makna yad? Sifatun min sifatillah. Yad bukan tangan. Yad ni sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Wallahu alam. Ni kaedah salaf. Ni original salaf. Okay, sekali lalu ke sana. Yang tu macam baru mula nak ngajar je, tapi dah duduk ujung tu kan. Nak cerita mana mustahil akli, mana adat. Tapi mudah-mudahan ya, betul. Mereka tak boleh faham mana yang adat dengan akal. Yang tu yang menyebabkan pincang. Bila kita guna akal macam mana diajar disiplin oleh para ulama kita, yang dia menggunakan akal sampai akal jadi Tuhan kata dia. Dia fitnah kita macam tu. Kita kata dia tak berakai, dia kata kita tak berakai. Pasal terlalu mentuhankan akal. Kita bukan mentuhankan akal.
Tapi akal yang sempurna Allah Ta'ala bagi pada kita dan para ahli ulama kita, mereka telah formatkan kepada kita cara berfikir dengan akal yang betul. Mereka guna cara akal tak betul, macam tak berakal. Macam tu, kasarlah sikit bahasa-bahasa gitu kan. Tapi yang tu yang perlu diperhati, semak. Khasnya ada orang yang tergelincir dalam kaedah-kaedah berfikir ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kefahaman kita, nampakkan kita benda yang hak adalah hak, yang batil-batil. Khasnya, kalau khasnya atas kita bercara ni, bab mana nama mustahil adat, mustahil akal ni, faham ni, dapat pencerahan ni, dialah satu benda besar dalam nak memahami perjalanan bab ketuhanan, begitu juga bab kerasulan. InsyaAllah. Baru kita sambung ni insyaAllah soal apa makna utama. Ada soalan sekitar tu? Ya. Ya. Mustahil akli. Ya. Saya punya soalan ni saya tanya macam mana? Kalau dia semayang dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala duduk atas arah, aku batalkan semayang aku kan? Kalau Allah Ta'ala duduk atas arah, aku batalkan semayang aku. Memang bukan Allah Ta'ala duduk atas arah. Jadi dia memang tak itikad macam tu. Bahkan dia kata kalaulah duduk tu batal semayang aku. Batal tak semayang dia. Maksudnya dia tak ada akidah macam golongan Pak Wahab tu lah. Jadi akidah dia sahih. Bahkan dia berani jamin kalaulah betul orang Ta'ala duduk arah, batal semayang aku. Jazam dia kata mustahil perkara tu pada orang Ta'ala. Dia sah semayang dia. Di sebaliknya pula, kalau isu yang sama, dia macam ni. Kalau Allah Ta'ala tak duduk di arah, aku batalkan semayang aku. Macam mana? Jangan kata batal semayang, batalkan akidah kau sekali. Betul apa? Awal-awal lah salah bab ketuhanan. Kalau Allah Ta'ala tak duduk atas arah, aku batalkan semayang aku. Batal akidah kau dah. Okey. Jauh beza tu, jauh bumi dengan langit tu. Jadi kena perhati sikit contoh tu. Rasanya saya jawab soalan. Lagi. Wallah. Bulu kucing najis. Kaedah kita mana binatang tak boleh dimakan daging dia. Apa benda tertanggal pada dia, dia ialah najis, hukum bangkai. Jadi bulu kucing adalah bangkai. Kalau ada. Satu kalau tak ada, ataupun tak boleh dikesan dengan mata kasar pasal terlalu halus, selesai. Tapi jangan pasal mata kita rabun. Kalau itu istilahnya cuai. Kita katalah kita pijak tai ayam tak nampak, ataupun tai cicak ada tak nampak, kita buat tak nampak, itu buat tak nampak. Saja malah ambil beli, tak ada apa-apa ni kan. Tak ada apa-apa. Tapi tengok ada. Kena sembahyang lain. Dari kira najis dia najis. Mana yang agak tambah pula kita tahu memang dia duduk akan ada bulu apa. Tambah kalau ada memang ada bulu kat kapek ni, wajib selia dia. Pasal dia hukum najis. Cuma najis dia bukan benda cair, dia taklah melomori kan. Tapi dia tetap najis, ain najis. Kalau kita pijak, duduk, kena pakaian kita atas sembahyang, membatalkan sembahyang kita. Okay dah, fikirlah, bersihkanlah. Nak jaga kebersihan, tutuplah, jangan bagi dia masuk. Kalau bagi dia masuk, pastikan kalau ada bulu, sedutlah vacuumlah. Bersihkanlah, sucikanlah dia. Cuma tak wajib basuh dengan air, pasal dia bulu dia kering. Jadi sedut je lah dengan vacuum. Sedut. Pasal dia adalah najis. Dia adalah hukum bangkai. Kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.